Berita Al Hijrah 11 Rabiul Akhir 27 November, pendakwah selebriti direman bantu siasatan kes Rogol. Juga cubaan bunuh diri fasa pandemik COVID-19 membimbangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Ardihan Marzi. Seorang pendakwah selebriti direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kes merogol seorang wanita di sebuah rumah di Seksyen 7 Shah Alam pada tahun lepas. Suspek berusia 25 tahun itu ditahan sekitar jam 11 malam semalam selepas hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib berkata, tangkapan dilakukan selepas pihaknya menerima laporan daripada mangsa yang berusia 23 tahun pukul 7.18 malam kemarin. Siasatan awal mendapati mangsa keluar dengan lelaki itu yang dikenalinya menerusi laman sosial Instagram pada 11 September tahun lalu. Tujuan pertemuan itu adalah bagi berbincang berkenaan masalah kemurungan yang dihadapi mangsa dengan kaedah perubatan Islam. Suspek kemudian telah membawa mangsa makan di kedai makan sebelum balik ke rumah dengan alasan untuk memberikan penerangan mengenai penyakit kemurungan. Mangsa berusia 23 tahun yang didakwa diperkosa diberikan amaran supaya merahsiakan kejadian itu sebelum dihantar pulang keesokan harinya menggunakan kenderaan e-hailing ke rumahnya di Subang Jaya. Mangsa mengalami tekanan perasaan yang teruk menerima rawatan psikiatri di Hospital Kajang pada 23 September tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Manakala di Melaka, seorang lelaki dan anak tirinya berdepan hukuman penjara 20 tahun selepas didakwa di Mahkamah Session Alor Gajah atas pertuduhan melakukan ambang seksual fizikal terhadap remaja perempuan berusia 13 tahun 2 tahun lalu. Tertuduh pertama berusia 50 tahun membuat pengakuan bersalah manakala anak tirinya 21 tahun mengaku tidak bersalah. Tertuduh pertama yang bekerja sebagai pekerja pembersihan didakwa melakukan ambang seksual fizikal terhadap mangsa yang merupakan cucu tirinya. Manakala seorang lagi turut berdepan satu pertuduhan cuba melakukan perbuatan sama kepada mangsa sama yang merupakan anak kepada kakaknya. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di dalam bilik sebuah rumah di Kampung Sungai Petai sekitar 2 petang 17 April 2018 dan 3 petang 6 Ogos 2018. Justru mereka masing-masing didakwa mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksima 20 tahun dan sebatan. Hakim Afizi Osman pada penghakimannya kemudian tidak membenarkan sebarang jaminan dan menetapkan 7 Disember depan bagi menetapkan hukuman sementara menunggu laporan fakta kes. Kes cubaan membunuh diri di fasa pandemik COVID-19 menunjukkan peningkatan ketara berikutan faktor terputus sokongan sosial dan kesan ekonomi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM, Datuk Nur Hisham Muhammad berkata sebanyak 210 panggilan cubaan berkenaan diterima dengan 11 kematian di seluruh negara telah direkodkan hanya dalam tempoh 9 bulan tahun ini. Kita telah menghadiri panggilan cubaan membunuh diri, saya katakan kita kategorikan sebagai cubaan membunuh diri, telah melihat kepada trend peningkatan. Okey, berbanding pada tahun 2019 dan 2018, kalau kita tengok pada tempoh yang sama, kita telah merekodkan 210 panggilan. Berbanding 188 pada tahun lepas dan 167 pada tahun 2018. Ini untuk tempoh yang samalah. Tambah Datuk Nur Hisham, kaedah menggantung diri merupakan teknik membunuh diri yang sering digunakan tahun ini, iaitu dengan 6 kes, diikuti terjun dari bangunan 4 kes dan terjun dari jambatan 1 kes. Kematian pula adalah melibatkan 9 lelaki dan 2 perempuan berumur dalam lingkungan bawah 20 tahun dengan 2 kes
30 hingga 40 5 kes, 40 hingga 50 tahun 3 kes dan 1 kes lagi melibatkan individu berumur 60 tahun ke atas. Tambahnya, jumlah tertinggi kes cubaan membunuh diri mengikut negeri pula merangkumi 4 negeri maju, iaitu Selangor mencatatkan rekod tertinggi dengan 55 kes, diikuti Kuala Lumpur 34, Pulau Pinang 30 dan Johor 29. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan menyeru orang ramai untuk cakna perubahan kenalan rapat yang menunjukkan tanda-tanda amaran bunuh diri seperti mula mengasingkan diri, perubahan tabiat makan atau tidur yang bukan kebiasaan, bercakap mengenai bunuh diri atau kematian secara umum, menyatakan rasa putus asa atau rasa bersalah dan memberi barangan kepada orang lain atau menulis nota luar biasa panjang. Dalam pada itu, Datuk Nur Hisham turut menasihati orang ramai sekiranya mana-mana pihak berhadapan dengan individu dalam situasi cubaan membunuh diri, kaedah membeli masa selepas membuat panggilan kecemasan merupakan alternatif yang boleh digunakan tanpa mendesak atau memperlekehkan individu berkenaan. Telefon segeralah. Kan pihak bomba, pihak polis boleh, pihak hospital boleh. Because berdasarkan kita ni, kita ada pengalaman dalam tangani perkara ini untuk kita sama-sama membantu untuk mengelakkan mereka daripada bunuh diri. Keduanya, kita ada juga kelengkapan, okey, yang asas untuk membolehkan kita mengelakkan ataupun menyelamatkan mereka dalam kecemasan. Keadaan itu ialah beli masa. Maksudnya buying time. Pujuk dia, ajak dia bersembang, dulu ambil masa untuk membolehkan pihak yang pihak yang agensi macam bomba ataupun mungkin ada individu lain yang lebih berkemampuan datang. Selain itu, penyelamat yang terdiri daripada orang awam juga perlu membuat pertimbangan wajar dari segi keupayaan fizikal dan kemahiran sesuai dengan keadaan dan tidak merisikokan keselamatan diri sendiri. Di Perak, seorang lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan menunggang di bawah pengaruh dadah dan menyebabkan anggota polis trafik cedera parah Selasa lalu. Nur Azman Mat Saleh, 35 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Zarul An-Nur Umar. Nur Azman dituduh menunggang motosikal di bawah pengaruh dadah dan melanggar Korporal Muhammad Aizal Mat Lazim yang bertugas pada Sekatan Jalan Raya di Jalan Silibin sekitar jam 11.15 pagi hingga menyebabkan kecederaan parah. Korporal Muhammad Aizal yang dilanggar dari arah belakang melambung sebelum terjatuh dan diseret sejauh kira-kira 5 meter hingga mengalami kecederaan di kepala, muka, tangan dan badan. Nur Azman juga dilaporkan mempunyai beberapa kesalahan berkaitan dadah dan telah disabitkan dengan kesalahan mencuri. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 44-1E-A Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 dan penjara sehingga tidak lebih 10 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan jaminan RM5,000 dengan seorang penjamin dan lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Kes akan disebut semula 14 Januari depan. Sementara itu, di Kedah, polis menahan 7 lelaki termasuk 2 warga tempatan dan 5 warga Thailand kerana disyaki cuba menirudup masuk dadah jenis heroin. Barang bernilai RM18 juta itu dirampas dalam serbuan di daerah Padang Terap pada Rabu lalu. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Hassanuddin Hassan, serbuan pertama dilakukan jam 8 malam selepas polis menahan 2 lelaki warga Thailand berusia 28 tahun dalam sebuah kereta peroton wira aerobag di tepi jalan Padang Sanai. Hasil pemeriksaan dalam but belakang kereta itu menemui dadah jenis heroin. Mereka berdua tangkap dan kita riman bermula pada 26 hari bulan November sehingga 2 Disember 2020, iaitu selama 7 hari untuk siasatan lanjut. Dan hasil pada initial investigation kita dapati bahawa dadah tersebut adalah untuk dipasarkan di kawasan sekitar Malaysia.
Susulan kes itu juga, pihak berkuasa masuk ke dalam hutan Situlang, Mukim Trolak, Padang Terap pagi semalam dan menahan sebuah Pajero Mitsubishi yang dinaiki dua lelaki, iaitu seorang lelaki tempatan berasal dari Changlun Jitra, manakala seorang lagi warga Thailand berusia 48 tahun. Hasil pemeriksaan menemui ketulan ganja mampat seberat 7.75 kg bernilai RM20,000. Kemudian polis sekali lagi melakukan operasi pada jam 10.30 pagi di lokasi sama dan menahan dua lelaki, iaitu seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun dan seorang lelaki Thailand berusia 36 tahun. Hasil pemeriksaan menemui selaras senapang patah dan sebilah parang di belakang tempat duduk kenderaan itu. Berikutan itu, pihaknya merampas senapang model 69 series, parang berukuran 39 cm, 9.3 gram syabu dan 5.18 gram pil kuda yang bernilai RM1,450. Selepas ini, waktu operasi fasa harian dilanjutkan. Perkembangan COVID-19, 1,109 kes baru dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif mencecah 61,861. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia termasuk 10 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Sabah terus menyumbang angka harian tertinggi, membabitkan 441 kes atau 39.8% daripada jumlah kes baharu yang dicatatkan. Ini diikuti oleh negeri Selangor sebanyak 175 kes, iaitu bersamaan dengan 15.8%, dan negeri Sembilan sebanyak 167 kes, iaitu bersamaan dengan 15.1%. Kalau kita gabungkan kes-kes di Lebah Kelang, iaitu negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta negeri Sembilan, jumlah kes adalah 496, iaitu lebih daripada negeri Sabah. Dalam pada itu, 1,148 kes sembuh dicatatkan hari ini, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif sembuh COVID-19 melebihi 50,000. Dua lagi kematian direkodkan hari ini melibatkan dua lelaki dari Sabah, masing-masing berusia 47 dan 64 tahun. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kematian sebanyak 350 nyawa. Operasi pasar harian di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilanjutkan daripada jam 10 pagi hingga 4 petang berkuat kuasa esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata langkah itu diambil susulan rungutan mengenai kekangan dialami peniaga kecil di pasar harian di kawasan PKPB. Mesyuarat hari ini bersetuju untuk melanjutkan operasi pasar harian bermula daripada 10 pagi sehingga pukul 4 petang, iaitu ditambah 2 jam lagi. Walaupun rela mesti ditugaskan untuk mengawas pasar-pasar tersebut supaya SOP yang ketat dapat dipatuhi oleh sama ada peniaga ataupun pembeli. Sebelum ini timbul rungutan peniaga dan pembeli pasar harian yang menyifatkan tempoh 10 pagi hingga 2 petang adalah terlalu singkat. Justru penambahan masa ini akan dapat memudahkan proses pembelian di pasar. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan tongkah pecah di Batu Pahat, Johor menjadi kawasan terbaru dikenakan PKPB. Ia berkuat kuasa 29 November hingga 13 Disember depan. Tidak mahu menjadikan alasan hilang punca pendapatan akibat PKPB, seorang pengurus syarikat agensi pelancongan nekat membuka gerai menjual kuih putu halba. Wan Ahmad Faris Shah Muhammad Ghazali, 39 tahun, mengakui dia berniaga sejak Jun lalu bermula dengan perniagaan ayam goreng, namun beralih kepada kuih terbabit memandangkan ia mendapat permintaan tinggi di Kelantan setiap kali musim tengkujuh. Ya, sebelum ni saya buat travel agency. Jadi terkesan dengan COVID-19 ni. Jadi tak ada job masuk, kita punya bisnes teruklah. Jadi down. Jadi saya ajak staff saya, 2 orang ni untuk buat bisnes kecil-kecil lah. Asal kau dapat income lah. Sebab sebelum ni kita tak dapat income. So sebelum ni kita buat masa start bulan ni efek daripada COVID tu.
So bulan ni tu kita start jual ayam goreng asal. Okey, lepas pada tu dah kita stop dulu tu, kita tukar menu. Jadi untuk musim hujan ni kita buat putus halbon. Dengan berbekalkan RM1,000 untuk membeli kemah, dapur, tong gas, periuk khas serta menyediakan bahan asas bagi membuat kuih, beliau bersama dua pekerja, Nik Zulkifli Nik Soh, 24 tahun dan Mili Nur Muhammad Zain, 33 tahun yang pernah berkhidmat di agensi pelancongannya, tekad memulakan perniagaan putu halba. Walaupun tidak mempunyai pengalaman membuat kuih itu, namun mereka bertiga tidak malu untuk bertanya daripada golongan yang mahir dalam membuat kuih tersebut selain belajar melalui YouTube. Wan Ahmad Faris Shah yang sudah 11 tahun berkecimpung dalam bidang pelancongan di Kelantan berkata, walaupun pendapatan hasil menjual kuih itu tidak sebesar kerjayanya sebelum ini, namun dia tetap bersyukur selain dapat membantu dua pekerjanya untuk terus mencari rezeki. Putu halbanya dijual pada harga RM2 untuk 4 biji di gerai yang terletak berhadapan lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Bengkalan Cepa, Kota Baru. Beliau dalam pada itu turut menasihatkan kepada mereka yang terkesan daripada segi ekonomi akibat pandemik COVID-19 supaya banyakkan bersabar selain perlu kreatif untuk mencari pendapatan alternatif dan tidak hanya berharap kepada bantuan pihak kerajaan. RM50 juta diperuntukkan kerajaan kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dalam Belanjawan 2021 dan itu akan digunakan untuk memperkasa usahawan wanita menerusi Ar-Rahnu Biznita. Menurut pemangku Ketua Pengarah YAPIM, Pariha Hassan, Ar-Rahnu Biznita adalah kesinambungan daripada program Ar-Rahnu Business yang dilancarkan tahun lalu. Ini adalah tepat pada masanya apabila kita sedang memperkasakan usahawan di luar sana. YAPIM pada tahun lepas kita telah melaksanakan inisiatif Ar-Rahnu Business. Jadi ini adalah kesinambungan daripada Ar-Rahnu Business yang kita tawarkan pada tahun 2019 lagi. Jadi apabila mendapat satu peruntukan untuk memperkasakan wanita ini, memang kita sangat mengalu-alukan dan sangat berbesar hati dengan peruntukan yang telah diberikan ini. Menurut Pariha, peruntukan RM50 juta itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2,500 usahawan wanita. Menerusi Ar-Rahnu Biznita, usahawan wanita boleh menggunakan aset mereka sendiri iaitu aset mudah cair iaitu emas untuk mendapatkan modal dengan cepat, mudah dan amanah. Kita ingin memperkasa wanita-wanita ini untuk mendapat accessibility kepada pemboleh daya pembangunan keusahawanan iaitu modal perniagaan, latihan, pendedahan kepada digital marketing dan sebagainya. Tambah beliau, situasi ekonomi negara akibat pandemik COVID-19 menyaksikan ramai ketua keluarga yang terjejas pendapatan akibat hilang pekerjaan atau dipotong gaji. Justru inilah peluang kepada wanita untuk meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negara secara keseluruhannya. Beliau berkata demikian dalam sesi temu bual dalam program Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Sementara itu di Johor, rakyatnya menyambut baik Belanjawan 2021 negeri itu yang dilihat menyeluruh. Malah pemberian di bawah agenda Johor Prihatin dan Johor Berkebajikan dikatakan tepat pada waktunya. Bagi Ketua Biro Hal Ehwal Kerajaan Gabungan Persatuan Cina Johor, Brian Tan Chong Beng, bantuan RM500 secara one-off kepada peniaga pasar malam, pasar awam dan pasar tani menunjukkan keprihatinan kepada golongan itu. Biarpun tidak banyak, namun ia boleh membantu meringankan beban peniaga. Pemberian RM500 one-off ini amat baiklah kepada pihak kita iaitu pasar pagi, pasar malam, pasar tani. Jadi memang kita dalam keadaan yang sukar, pihak kerajaan negeri yang dapat tengok kita. Terima kasihlah Menteri Besar Johor. Pandangan sama dikongsi pemandu teksi K. Kumaravel. Katanya dengan pemberian one-off RM500 kepada 5,205 pemilik teksi, teksi limosin dan teksi lapangan terbang dapat membantu mereka selepas hilang punca pendapatan sejak pandemik COVID-19 melanda. Berterima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Johor yang bajet 2021 yang mengutamakan kepada pemandu teksi yang memberi kami semua yang RM500 one-off. Tapi yang kita beban, pemandu teksi beban daripada start daripada COVID-19 sampai sekarang kita memang tidak ada peluang lagi mencari periuk nasi hidup kami di Negeri Johor.
Sementara itu, bagi Presiden Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia, Muhammad Ridwan Othman, pihaknya gembira dengan pemberian RM100 kepada setiap pelajar sekolah rendah dan menengah dari keluarga berpendapatan isi rumah 3 hingga 7,000 sebulan. Ia meringankan bebanan yang ditanggung ibu bapa kerana ada di kalangan mereka sudah diberhentikan kerja. Tetapi mereka terlepas pandang dari segi pendidik. Pendidikan di negara pendidikan di Johor, amnya di pendidikan di Johor lah amnya. Kerana kita lihat program-program berkaitan dengan pendidikan ni kurang. Kita harap pihak kerajaan menimbal balik agar pendidikan di Johor ni merupakan perlu diteruskan dan perlu dipergiatkan demi memastikan modal insan. Pendidikan di Johor ni kita dapat naikkan dan dapat tingkatkan taraf mereka ke tahap global atau ke tahap yang lebih baik lagi. Sementara itu, di bawah agenda Johor berkebajikan, pemberian wang tunai one-off sebanyak RM500 kepada 2,071 pengusaha bas sekolah berdaftar turut diberikan. Turut diberikan pemberian insentif bantuan one-off sebanyak RM100 kepada 20,000 pemandu dan penghantar makanan syarikat e-hailing yang berdaftar di Johor. Sambil menderma untuk tabung kebajikan, itu inisiatif bersama Pertubuhan Kebajikan Muhammad Chan dan Yayasan Mu'alaf Malaysia menerusi projek pembelian peralatan perlindungan diri prihatin Frontliner. Buat permulaan, PPE itu akan diserahkan kepada petugas kesihatan di Sabah. Hasil kutipan daripada jualan pak nasi ayam bernilai RM13 ia akan disalurkan sepenuhnya untuk pembelian set PPE kepada petugas kesihatan di negeri yang mengalami peningkatan kes COVID-19. Dan duit hasil daripada jualan tu kami masukkan ke dalam tabung prihatin Frontliners untuk membeli PPE untuk diberikan kepada petugas-petugas kesihatan dan makanan yang dibeli tu iaitu nasi ayam tu didermakan kepada asnaf pula. Sasaran kami adalah RM50,000, sejualan RM50,000 lebih sikitlah. Kami untuk selepas habis semua 4,000 set nasi ayam ni untuk fasa pertama. Dan set PPE tu kami menjangkakan lebih daripada 1,500 set PPE lah. Buat masa ni kita akan menyampaikan 1,000 set dahulu. Beliau ditemui kru berita Al-Hijrah selepas menyampaikan sumbangan 180 pak nasi ayam kepada petugas barisan hadapan TV Al-Hijrah siang tadi sebagai tanda penghargaan. Projek prihatin tersebut turut mendapat kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk agihan bantuan kepada asnaf. Jelasnya setakat ini hasil jualan terkumpul berjumlah RM25,000 selepas 2 minggu ia dilancarkan. Sheila berkata pertubuhannya bersama Restoran Chan turut merancang untuk menghantar makanan secara mingguan kepada hospital selain makanan panas serta barangan keperluan harian kepada penduduk PPR atau mana-mana tempat yang terkesan. Stok bekalan makanan di kawasan banjir perlu ditambah 30%. Bekal dan peniaga di kawasan terjejas banjir disaran untuk menambah 30% daripada stok penyimpanan bekalan makanan sedia ada seperti minyak masak, gula dan juga gandum. Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Iskandar Halim Sulaiman berkata ia bagi memastikan bekalan makanan keperluan mencukupi pada musim bah. Kalau mereka biasa membawa masuk ataupun order buat pesanan tepung gandum. Tepung gandum sebanyak 100 kg sebulan contoh. Kita minta supaya dia untuk siap banjir ni tambah lagi 30% jadi 130. Dan kita juga apabila sebelum bencana ni kita akan pastikan bahawa kesiapsiagaan perbuatan kita sendirilah. Menurut beliau, penetapan garis panduan ini bertujuan menangani segala aduan pengguna berkaitan bekalan makanan. Pihaknya juga telah menghantar pegawai bagi mengenal pasti jumlah bekalan makanan yang diperlukan bagi negeri-negeri yang telah dinaiki air. Dalam pada itu, pembekal dan peniaga di kawasan berhampiran pusat banjir juga disaran meningkatkan bekalan bagi mengelakkan terputusnya bekalan makanan.
kita mengharapkan bekalan yang daripada tempat yang hampir dengan pusat yang berlakunya banjir ni untuk membantu. So di situ pun kita dah minta dia sedia. Maknanya bukan kawasan banjir saja, yang berhampiran dengan banjir ni pun kita dah minta supaya bekalan ditambah juga sebagaimana tempat lain. Selain itu, pihaknya juga sedia menerima sebarang aduan daripada pengguna sama ada yang terlibat banjir ataupun tidak. Kerjasama dengan 3 penyedia jualan online telah menyokong usaha kerajaan dalam kempen Beli Barangan Malaysia KBBM yang sekaligus membantu usahawan tempatan memasarkan produk dan perkhidmatan mereka. Menurut Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan KPDN HEP Ismail Nur Hadi Ahmad Bakron, kesemua barangan terbabit dipasarkan melalui Shopee, Lazada dan PG Mall selari dengan trend masyarakat kini yang berbelanja dalam talian. KBBM secara online yang bermula tahun ini ekoran penularan COVID-19 mendapat kerjasama baik daripada 3 marketplace itu serta mencatat peningkatan nilai jualan berterusan sehingga ke hari ini. Sehubungan dengan itu, KPDN HEP turut menyasarkan peningkatan hasil jualan sebanyak 1.5% daripada suku tahun ketiga sehingga hujung tahun 2020. Kita ukur keberkesanan kempen ini melalui 2 kaedah. Yang pertamanya, kaedah utama mengikut nilai jualan atau sales value yang kita dapatkan daripada setiap peruncitan dan kita bahagikan pada setiap suku tahun. Dan pada suku tahun ketiga pada tahun ini, daripada Julai sehingga 31 September, kempen ini telah mencatatkan nilai jualan sehingga 1.62 bilion bagi jualan barangan atau produk tempatan sahaja. Tambahnya, pendekatan mengikut trend masyarakat kini akan terus diguna pakai untuk tahun-tahun hadapan di samping melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Bagaimanapun, beliau mengharapkan agar pengguna dapat terus menyokong usaha ke arah membeli lebih banyak barangan tempatan yang setanding produk antarabangsa untuk memperkukuhkan lagi ekonomi domestik. Luangkan masa sejenak, merenunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan sedikit beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Dan tren kes yang dilaporkan, pandemik COVID-19 dilihat masih menular secara aktif dan dijangka akan berterusan untuk suatu tempoh masa yang agak lama. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Rahman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.